Malaysia, kita ada tahsinul ibadah dalam sesi soal jawab, insya-Allah bersama dengan kita di hujung Skype, dah berada di Johor katanya. Kita bersama dengan tetamu kita saat ini, kita ada Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Jauh kat Johor Ustaz, Masya-Allah. Alhamdulillah, dan masih lagi dapat bersama dengan kita menerusi sesi soal jawab bersama dengan sahabat pendengar IKIM saat ini untuk perkongsian tahsinul ibadah. Cumanya awalan ini Ustaz, kalau boleh kita nak dapatkan sedikit mukadimah daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nurhayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengambil keberkatan hari esok yang merupakan hari raya pertama daripada Aidil Adha, yang seluruh umat Islam disyariatkan bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan ibadah korban. Satu perkara yang perlu kita letak di hadapan dan jelas, bahawasanya syarat sesuatu amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada iman, apakah dia? Selain daripada iman, syarat diterima sesuatu amalan, kalau amalan tersebut berbentuk sedekah, maka hendaklah sedekah tersebut datang daripada sumber yang halal. Datang daripada sumber yang halal. Itu yang kedua. Yang pertama iman, yang kedua sumber yang halal. Dan yang ketiga adalah menepati syariat. Menepati syariat. Apa yang kita lakukan itu menepati syariat daripada segi sah dan batalnya. Dan yang keempat, syarat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah dilakukan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya empat syarat ini ada. Yang pertama iman. Yang kedua daripada sumber yang halal. Yang ketiga menepati syariat, dan yang keempat apa dia? Yang keempat, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah ada harapan amal kita yang berbentuk sedekah itu, yang berbentuk korban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang difirmankan di dalam Al-Quran, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak sampai kepada Allah oleh dagingnya dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah sifat taqwa yang menghiasi amalan tersebut. Sifat taqwa dengan erti kata menjunjung perintah Allah, iman, menepati syariat, dan daripada sumber yang halal, dan menjauhi larangan Allah, jauhkan daripada sumber yang haram, dan disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala terima amal korban kita semua. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan mukadimah untuk perkongsian tahsinul ibadah pada hari ini, soal jawab ibadah korban bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Alhamdulillah. Dan kita buka ruangan ini untuk sama-sama sahabat-sahabat kita tanyakan soalan di FB IKIM FM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita ke soalan pertama sahabat kita, Rosnah Abu Ustaz, berkenaan daging korban. Setelah sahabat kita ni hadiahkan yang wajib, bolehkah baki daging tersebut yang lebih tu untuk dijual Ustaz? Daging korban, kulit binatang korban
tanduk binatang korban, kepala daripada binatang korban, setiap bahagian daripada binatang korban tidak boleh dijual. Sekali lagi, setiap bahagian daripada binatang korban tidak boleh dijual oleh peserta yang berkorban. Hendaklah kesemuanya itu disalurkan pada salurannya. Sama ada dia makan sendiri, ataupun dia beri kepada fakir miskin, ataupun dia beri kepada orang yang bukan fakir miskin. Yang afdalnya dibahagi kepada 3. Diri sendiri 1/3, orang miskin 1/3, dan orang bukan miskin 1/3. Adapun kalau dia penerima daging korban dan dia pula asnaf, orang yang miskin, barulah boleh dijual. Barulah boleh dijual. Namun kalau dia peserta ataupun dia adalah orang bukan miskin, menerima daging korban, mereka tidak boleh menjual daripadanya. Baik, seterusnya Ustaz, soalan daripada sahabat kita ni di WhatsApp Ikim kata, bolehkah Ustaz sebenarnya, benarkah betul kita dah boleh takbir raya awal subuh tadi Ustaz? Takbir hari raya Aidil Adha terbahagi kepada 2. Yang pertama takbir muqayyad. Yang kedua takbir mursal. Apa maksud takbir muqayyad? Takbir muqayyad, takbir yang dilakukan selesai daripada semayang. Setelah memberi salam, terus bertakbir. Ini dipanggil apa? Takbir muqayyad. Adapun takbir mursal, takbir yang tidak terikat dengan semayang. Di atas jalan, di rumah, di mana sahaja disunatkan untuk bertakbir. Itu dipanggil takbir mursal. Takbir muqayyad, bilakah bermula waktu disyariatkan untuk kita bertakbir? Iaitu takbir lepas sembahyang. Maka di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, menurut pendapat yang mu'tamad, takbir lepas sembahyang ataupun takbir muqayyad disunatkan untuk dimulakan selepas sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh pada tarikh 9 Zulhijjah. Maka dia telah menjawab soalan yang dinyatakan tadi, adakah sudah boleh mula bertakbir seawal subuh tadi, iaitu hari ini berapa? 9 Zulhijjah ataupun digelar sebagai hari Arafah. Mula daripada subuh 9 sehinggalah asar hari terakhir daripada hari-hari tasyriq. Maka betullah perbuatan mereka yang memulakan takbir seawal selepas sembahyang subuh hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan, dan insyaAllah kita akan kongsikan sambung lagi soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita yang telah menghantarkan di FB Ikim FM dan juga di WhatsApp Ikim. Antaranya yang berkaitan dengan bolehkah daging diagihkan tapi tulang disimpan oleh orang yang berkorban. InsyaAllah kita dapatkan jawapannya selepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya. Hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Salamun alaih, Salamun alaih, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Salamun alaih,
حبيب الله سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام عليك سلام عليك Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian tahsinul ibadah dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang mana anda boleh ikuti secara langsung saat ini di FB IKIM FM. Bagi yang sedang ikuti di FB IKIM FM saat ini, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat perkongsian Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah Ustaz, kita ada banyak soalan daripada sahabat-sahabat kita. Antaranya sebelum berhenti rehat tadi Ustaz, ada soalan daripada Amri Ismail, kata Ustaz nak tanya, kalau korban hanya daging diagihkan dan tulang disimpan oleh orang yang berkorban, adakah dibolehkan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Adakah boleh disimpan tulang daripada Ya Ustaz, sambung Ustaz. adakah boleh disimpan tulang daripada binatang korban? Betul. Jawapannya, kalau kita ambil daging pun boleh. Kalau kita ambil daging pun boleh. Apatah lagi kalau kita mengambil tulang. Jadi, menyimpan tulang daripada binatang korban tidak ada apa-apa masalah. Cuma tidak adalah fadilat yang khas perihal menyimpan tulang daripada binatang korban. Tidak ada fadilat yang khas. Maka tulang tersebut tidak ada beza sama ada kita menyimpannya ataupun kita membuangnya. Baik. Seterusnya kita ada sambungan soalan daripada Encik Amri Ismail, kata sahabat kita ni berniat puasa hari ini pada malam tadi, tapinya telah pun minum air dan tak perasan jam dah pukul 6 pagi dah Ustaz. Adakah batal puasa tersebut Ustaz? Hari ini adalah hari Arafah, hari 9 Zulhijjah. Disunatkan berpuasa. Siapa yang belum lagi makan semenjak daripada sembahyang subuh tadi, belum lagi minum, belum lagi melakukan perkara yang membatalkan puasa, tetapi belum lagi berniat, dia masih lagi berpeluang untuk berniat sekarang selagi belum masuk waktu zuhur. Dan bagaimana cara berniatnya? Sahaja aku berpuasa, puasa Arafah ataupun puasa 9 Zulhijjah, fadilatnya besar. Diampunkan dosa tahun lalu dan diampunkan dosa tahun ini. 2 tahun dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada soalan yang diutarakan,
dia berniat berpuasa pada malam tadi. Tetapi dia telah minum pada waktu sahur. Dia menyangka waktu subuh masih ada. Begitu kan soalannya? Betul Ustaz. Dia menyangka waktu subuh masih ada, waktu sahur masih ada, lalu dia telah minum air. Rupa-rupanya dia telah minum setelah subuh masuk. Adakah dia masih berpeluang untuk berpuasa? Maka dinyatakan di dalam kitab, kalau satu orang dia bersahur dengan anggapan subuh belum masuk, kemudian ternyata rupa-rupanya subuh dah masuk, dia minum itu dalam keadaan telah selesai ataupun telah tamat waktu boleh sahur, maka puasanya pada hari tersebut tidak sah. Begitulah juga yang berlaku pada si penanya, tidaklah dia berpeluang untuk berpuasa pada hari ini kerana puasanya itu dikira telah batal. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan seterusnya kita ada soalan dari Nur Zamani di FB IKIM. Kata Ustaz, untuk bahagian 1/3 setiap satu tu, adakah hanya untuk daging sahaja atau turut dikira bahagian-bahagian lain seperti tulang, perut, hati, limpa dan bahagian-bahagian yang lain Ustaz? 1/3 yang utamanya diberikan adalah apa? Adalah daging. Yang diutamakan diberikan adalah daging. Namun masih lagi disunatkan untuk memberi bahagian-bahagian yang lain seperti limpa, seperti hati dan bahagian-bahagian yang lain, kecuali bahagian yang memang biasanya orang tidak makan, maka bahagian tersebut tidaklah perlu diberikan bahagian 1/3 yang disebutkan tadi. Baik, seterusnya Ustaz, soalan daripada rakan kita Roshidah Ibrahim di FB di WhatsApp IKIM. Ustaz bertanyakan berkenaan dengan pantang larang ketika berkorban. Kata, bilakah dibolehkan untuk bercukur dan membersihkan bulu-bulu di bahagian orang yang berkorban? Kerana kalau kita berkorban di luar negara, contohnya di Mekah, adakah mengikut waktu Malaysia ataupun di Mekah Ustaz? Bilakah hukum makruh bercukur, membuang bulu, memotong kuku itu terangkat? Bilakah waktunya? Iaitu apabila binatang korban kita telah disembelih. Tidak kiralah waktu bila ia disembelih, maka pada ketika itu terangkat hukum makruh bercukur, membuang bulu dan memotong kuku. Misalnya, kita raya esok dan kita melakukan korban di Mekah. Dan Mekah ini siangnya lebih lewat daripada kita. Binatang korban kita hanya disembelih misalnya kalau waktu Malaysia lepas Zuhur. Maka lepas zuhurlah waktu makruh tadi itu ataupun hukum makruh tadi terangkat. Dengan jawapan yang lebih ringkas, apabila binatang korban kita sah telah disembelih, pada waktu itulah hukum makruh tadi terangkat. Siang ataupun malam, pagi ataupun petang, selagi mana ia disembelih di dalam waktu-waktu yang disyariatkan, iaitu hari raya pertama dan tiga hari daripada hari-hari tasyrik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Seterusnya kita ada soalan dari sahabat kita di WhatsApp IKIM. Daripada Nur Ain kata, bolehkah peserta yang berkorban berniat untuk sedekahkan ke semua bahagian 1/7 itu Ustaz? Adakah boleh peserta korban mensedekahkan kesemuanya? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Namun adalah lebih afdal dia mengambil sedikit dan makan daripadanya. Berdasarkan firman Allah, fakulu minha.
hendaklah kamu makan daripada binatang yang telah disembelih di tanah haram, binatang yang disembelih pada hari raya pertama daripada Idul Adha, fakulu minha, makanlah oleh kamu sebahagian daripadanya. Justru ulama menyatakan disunatkan pemilik korban makan sedikit daripada daging korban sebagai mengambil keberkatan daripadanya. Namun, kalaulah dia melakukan korban luar negara, sudah tentulah dia tidak ada peluang untuk mengamalkan sunnah ini, maka tidaklah mengapa, sekadar yang dia mampu sahaja. Kalau ditanya, adakah lebih afdal dia mensedekahkan kesemuanya tanpa mengambil walaupun sedikit? Maka jawapannya, disunatkan mengambil walaupun sedikit dan baki daripadanya barulah disedekahkan kepada fakir miskin. Baik, seterusnya kita ada soalan dari WhatsApp Ikim. Aziza Ali tanyakan soalan, bolehkah daging korban yang lebih tadi dibuat kenduri, Ustaz? Daging korban adakah boleh dibuat kenduri? Adakah boleh dibuat kenduri? Afdalnya daging korban ini kita beri kepada orang dalam bentuk mentah. Dalam bentuk apa? Mentah. Mentah. Bagi kepada orang miskin dalam bentuk mentah. Bagi kepada orang bukan miskin, orang kaya dalam bentuk mentah. Tetapi kalau kita beri dalam bentuk yang telah dimasak, dia kuranglah berbanding kalau kita beri dalam bentuk mentah. Dia berbeza dengan akikah. Kalau akikah disunatkan kita masak, kemudian kita beri kepada fakir miskin. Disunatkan apa? Kita masak dan beri kepada fakir miskin. Beri kepada orang lain. Adapun daging korban yang afdalnya kita beri yang mentah. Tetapi kalau kita masak, maknanya tindakan kita itu kurang daripada yang afdal. Namun, ada satu kadar yang wajib yang mesti bagi mentah. Mesti. Kalau dia tidak bagi mentah, maknanya dia telah mencuaikan satu kewajipan. Kita dah sebut dah dalam pelajaran sebelum ini, daripada satu bahagian daging korban, mesti ada satu bahagian yang diberikan paling minima kepada satu orang miskin. Pastikan, misalnya daripada seekor lembu ada 7 bahagian. Makna kata paling kurang daripada lembu tersebut ada 7 bahagian daging mentah yang confirm telah sampai kepada fakir miskin. Adalah perbuatan yang tidak tepat kalaulah seekor lembu korban itu dimasak kesemuanya, langsung tidak ada bahagian daripada daging mentah yang disampaikan secara pasti kepada fakir miskin. Baik, seterusnya kita ada soalan di WhatsApp Ikim daripada Hasiah dari Shah Alam. Ustaz kata, untuk korban yang dibuat kerana Allah, lemak, tulang-tulang, daging korban, bolehkah dilupus secara buang begitu sahaja atau perlu ditanam, Ustaz? Sebenarnya tidak ada pensyariatan untuk kita menanam tulang daripada daging korban. Tidak ada pensyariatan seperti itu. Kalaulah kita buang di dalam tempat buangan seperti biasa sahaja, maka tidak ada apa-apa masalah. Cuma kalau nak buang tulang, jangan campurkan dengan benda-benda yang bernajis. Misalnya dalam tong sampah kita, kita buang pampers anak kita. Dalam tong sampah yang sama, kita buang tulang. Maka itu tidak betul dan itu tidak bagus. Kita letakkan dalam plastik secara berasingan, barulah kita buang di dalam tong sampah. Baik, seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni, Ustaz. Kata sahabat kita ni dah buat bayaran kurban di Selangor. Hari sembelihan hari yang keempat. Isteri dah bayar ambil bahagian di Kedah hari kurban pada hari pertama, Ustaz. Dan soalannya, bolehkah sahabat kita ni bertukar dengan isteri dia sebab dia ambil di Kedah dan isteri dia ambil di Selangor? Kerana di Kedah tu sahabat kita ni boleh membantu untuk sembelih, Ustaz. Satu orang dia telah
beli bahagian korban di satu negeri. Dan orang yang lain pula telah beli di negeri yang lain. Betul. Maksudnya apa? Masing-masing apabila telah beli telah memiliki bahagian tersebut. Betul tak? Betul. Telah memiliki bahagian tersebut. Dan mereka bercadang untuk membuat pertukaran. Membuat pertukaran. Makna kata daging tukar dengan daging. Daging tukar dengan daging. Maka kalau daripada segi hukum muamalat, ia dipanggil barter. Dipanggil apa? Barter. Sistem barter. Barang ditukar dengan barang. Kalau daging tukar dengan daging, daging ni mana yang telah disembelih, daging mentah, ditukar dengan daging, tidak sah hukumnya. Tidak boleh melakukan pertukaran antara daging mentah dengan daging mentah walaupun timbangannya, beratnya sama. Kerana adalah kaedah tertentu dalam bab bai'us sarf, iaitu tidak berlakunya tamasul di dalam pertukaran tersebut. Begitulah juga kalau kita tukar 1/7 dengan 1/7 dengan secara barter, maka tidak sah juga atas nama jual beli, tak sah. Apa yang boleh dilakukan oleh pihak yang ingin melakukan pertukaran, iaitu cara dia, suami memberikan hebah. Suami menghebahkan bahagian dia kepada isteri dan isteri menghebahkan. Dia bukan tukar, dia bagi. Bukan yang ini saya punya, saya tukar dengan kamu. Bukan begitu akadnya. Saya bagi bahagian saya, kamu bagi bahagian kamu. Saya bagi bahagian saya secara sukarela, tanpa saya syaratkan, kamu bagi bahagian kamu. Kemudian orang tu pula bagi juga bahagian itu, dipanggil apa? Hibah bi ghairi iwad. Maka setelah hibah itu berlaku, jadilah yang di Selangor itu milik yang di Kedah. Yang di Kedah pula milik yang di Selangor. Maka sahlah binatang korban itu dikira sebagai bahagian dia setelah pemilik asal menghebahkan bahagiannya kepada kita. Tapi dengan syarat. Dengan syarat hebahan. Hibah tadi. Hibah tadi itu berlaku setelah binatang korban itu telah dibeli. Bukan masih lagi dalam tempahan, tetapi telah dibeli dah ada dah. Barulah dibuat akad hebah tadi. Pastikan dia dah sampai, barulah dibuat transaksi akad hebah. Ini lembunya, maka saya bagi bahagian saya 1/7 daripada lembu ini kepada awak. Kemudian isteri pula, ini lembunya, saya bagi bahagian ni. Ambil gambar pun tidak mengapa. Ambil sekadar mengambil gambar dan tunjukkan daripada lembu ini 1/7 bahagian yang saya punya, saya hebahkan kepada suami saya yang tercinta. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah ilmu baru hari ini. Cumanya Ustaz, kita ada juga soalan daripada sahabat kita ni. Bila orang melakukan ibadah korban Ustaz, adakah disunatkan ataupun bagaimana sebenarnya untuk kena sentuh ke Ustaz haiwan yang nak dikorbankan itu? Dan jawapannya kita akan dapatkan lepas kita berhenti rehat seketika Ustaz ya. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu ketuhanan terbaik. Semoga kita setia berdua hingga ke jannah. Ya Tuhan, sembuhkanlah jiwa-jiwa yang aku takut. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Ibadah kurban salah satu ibadah yang dituntut buat umat Islam yang berkemampuan. Jom sertai ibadah kurban bersama komuniti We Love Kurban hanya RM300 untuk satu bahagian. Juga dapatkan e-book ibadah kurban dan akikah percuma serta turut sama menyumbang kepada tabung pendidikan Al-Quran Yayasan Al-Baghdadi Cintai Ibadah Kurban dan Sayangi Ummah yang lebih memerlukan. Hubungi 0136337022 atau layari www.welovekorban.com. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Kini kebanyakan industri kecil dan sederhana di negara kita terkesan dari sudut ekonomi akibat dari penularan wabak COVID-19. Oleh itu, pihak Radio IKIM mengambil inisiatif dengan memberikan 50% diskaun untuk semua pakej yang disediakan serta pakej iklan percuma bernilai RM15,000 dalam bentuk ROS package untuk setiap pembelian bagi membantu semua pengusaha industri kecil dan sederhana yang terjejas akibat pandemik ini. Jana semula bisnes anda dengan mengiklankan produk anda di Radio IKIM. Keterangan lanjut sila hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini meneruskan lagi pertemuan menerusi sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di Konti, saya di Konti, Ustaz di kampung. Masya-Allah, alhamdulillah. Dan hari ini kita nak sambung lagi Ustaz untuk soalan seterusnya. Tadi rakan kita di WhatsApp IKIM tanyakan soalan Ustaz berkenaan dengan adab bila kita berada di tempat lokasi berkorban. Kita melaksanakan ibadah korban, adakah perlu untuk kita sentuh haiwan korban tersebut Ustaz? Yang disunatkan berkaitan dengan binatang korban, pertama, fazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaklah kamu sebut nama Allah kerana nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kamu dengan merezekikan kamu, merezekikan mereka binatang-binatang ternakan, iaitu untuk dikorbankan. Maka disunatkan daripada 1 hari bulan Zulhijjah sehinggalah 9 Zulhijjah sehinggalah 10 Zulhijjah pada pagi itu untuk kita bertakbir. Bila nampak binatang korban, nampak je kita takbir, Allahu Akbar. Untuk mengamalkan, hendaklah kamu menyebut nama Allah bagi binatang korban yang telah direzekikan oleh Allah kepada kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, disunatkan binatang korban itu istisman, digemukkan. Kalau macam orang dulu, binatang korban itu dihantar awal, ditambat, diberi makan supaya dagingnya banyak, tubuhnya gemuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika proses penyembelihan berlaku, kita tengok. Disunatkan apa? Kita tengok sendiri ketika binatang korban itu disembelih. Nabi memerintahkan Sayyidatina Fatimah untuk pergi lihat. Saksikanlah akan dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam proses penyembelihan, maka hendaklah kita memperelokkan penyembelihan. Apabila kamu menyembelih, kata Rasulullah, perelokkanlah sembelihan kamu. Hendaklah kamu menajamkan pisau dan juga merehatkan binatang korban. Dengan erti kata, jangan sembelih kawan dia depan dia. Dan perelokkan cara kita ikat dia. Perelokkan cara kita pegang dia. Jangan pijak kepala binatang tersebut. Jangan ikat keempat-empat kakinya. Lepaskan satu daripada 4 kakinya. Itu perkara-perkara adab dan sunnah yang disyariatkan bagi kita semua melakukannya saat ibadah korban tersebut. Tidak adalah disebut secara khusus disunatkan pegang. Yang penting, semua perkara-perkara sunat dan adab yang saya sebutkan tadi diamalkan dengan sempurna. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan di Facebook IKIM dari
penyu ganu. Ustaz kata kalau daging korban tu tak habis, boleh ke buang daging korban itu? Atau ada cara-cara dia, contohnya kena tanam ke daging korban tu, Ustaz? Silakan. Sekiranya daging korban tidak habis. Apa yang dimaksudkan tidak habis? Kerana tidak ada penerima. Atau bagaimana? Tengok dulu. Sepatutnya tidaklah berbangkit persoalan daging korban itu tidak habis. Apabila daging korban kita rasa kita tak boleh habiskan, sepatutnya beri kepada orang lain. Simpan dalam peti. Memaksimalkan penggunaannya. Bukanlah ditanam. Kerana kalaulah ditanam, maka ia dikira sebagai apa? Suatu pembaziran. Untuk konteks di Malaysia tidak sampai tahap ada lebihan daging korban. Sepatutnya tidak berlaku. Mungkin ada berlaku di tempat yang lain. Tetapi bagi konteks tempat kita, tidak berlaku sepatutnya masalah lebihan daging korban. Sama ada kita simpan untuk kita walaupun terpaksa berbulan-bulan lamanya. Dan kalau kita merasa tak mampu menguruskannya, bagi sebanyak-banyaknya kepada jiran tetangga kita. Maksud daripada daging korban itu diberi, bukan kita simpan. Maka jawapannya tidak boleh ditanam. Kerana itu adalah pembaziran. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya kita ada soalan di WhatsApp IKIM, Ustaz. Kata, bolehkah daging korban diberikan kepada orang yang di luar mukim? Contohnya, korban di Kelantan tapi daging diberikan kepada orang yang berada di Kuala Lumpur. Daging korban yang wajib. Yang wajib tadi ingat, paling kurang 1 pack kita beri kepada orang miskin. Ini paling minima. Untuk pack yang minima wajib ini, pastikan yang kita berikan itu hanya kepada orang miskin tempatan. Orang miskin yang tinggal di tempat terlibat penyembelihan tersebut. Kalau kita tinggal di satu kampung, makna kata yang minima 1 pack bagi orang fakir tadi, pastikan disampaikan kepada fakir yang memang tinggal di situ. Adapun selain daripada 1 pack yang wajib tadi, boleh sahaja kita sembelih di sini, kita bagi daging itu kepada orang yang luar mukim. Boleh sahaja. Tetapi tetap yang afdalnya berikan kepada orang-orang yang tinggal sekitar mukim tempat haiwan itu disembelih. Baik, seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni, Ustaz, di WhatsApp. Kata, Ustaz, berkaitan dengan yang hibah korban tadi yang Ustaz nyatakan, soalannya, boleh ke sebagai kita, macam mana kita nak perbaharui niat ke macam mana, Ustaz? Ataupun perlukan nyatakan pada pengurusan korban tersebut, Ustaz? Sudah tentu apabila bahagian korban itu telah bertukar milik, maka perlulah saat disembelih kelak, nama yang akan diniatkan sembelih bagi pihaknya itu orang yang merupakan pemilik baru. Sudah tentulah perlu diberitahu kepada pihak pengurusan kalau yang berniat itu penyembelih ataupun yang berniat itu pihak pengurusan. Tetapi kalaulah bukan pihak pengurusan yang niat, bahkan kita yang niat, kita ada di sana, maka tidak berbangkit perlu melaporkan kepada pihak pengurusan kerana pada ketika itu kita sebagai pemilik baru memadai kita berniat saat haiwan itu disembelih. Jadi jawapannya apa? Kalaulah kita sendiri yang niat, tak perlu bagi tahu kepada pihak pengurusan. Tetapi kalau mereka yang niat ataupun wakil pihak pengurusan iaitu penyembelih yang berniat, bukan kita, maka sudah tentu wajib khabarkan kepada dia supaya berniat bagi pihak kita yang merupakan pemilik baru bagi 1/7 tersebut. Baik, Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada Ismail Sharif di FB IKIM. Kata, sahabat kita nak buat korban, dalam penjagaan beliau ada ekor lembu, ada seekor lembu dijagalah. Maknanya ekor lembu tu luka dan hampir putus, Ustaz. Macam mana hukumnya tu, Ustaz? Kecacatan
yang menyebabkan tidak boleh dijadikan binatang korban adalah kecacatan yang mengurangkan daging. Kecacatan yang macam mana? Mengurangkan daging. Kecacatan yang mengurangkan daging. Maka kalau ekor lembu itu belum terputus tetapi telah terluka, adakah sah lembu itu dijadikan binatang korban? Jawapannya sah. Kerana apa? Kerana apa, Siti? Siti pula. Yati. Sebab masih tak kerana- mengurangkan Kerana daging. tidak ada daging yang berkurangan, betul tak? Betul? Selagi ekornya belum terputus, maka maknanya Dia tidak ada kekurangan daging. bahagiannya yang berkurangan. Bahagiannya masih ada, cuma longgar. Luka sahaja. Kalau semata-mata luka, tidak memudaratkan kesahihan untuk berkorban. Alhamdulillah. Seterusnya soalan daripada sahabat kita Siti Zaleha Omar, Ustaz, nak tanya, kalau bolehkah daging korban ataupun akikah diberikan kepada orang yang bukan Islam, seperti buat kenduri jemput orang bukan Islam makan, Ustaz? Daging korban tidak boleh diberi kepada orang bukan Islam. Inilah pendapat yang muktamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dan sebabnya yang pertama, daging korban ini merupakan daging ibadah. Oleh kerana dia adalah daging ibadah, hukumnya sama seperti zakat yang juga merupakan daging ibadah. Seperti mana zakat tak boleh bagi kepada orang bukan Islam, maka daging korban begitulah juga. Itu yang pertama. Yang kedua, korban ini adalah merupakan dhiyafatullah. Allah menjamu orang-orang Islam. Maka oleh kerana jamuan ini hanya untuk orang-orang Islam, tidak boleh diberikan kepada orang bukan Islam. Dan yang ketiga, maksud daripada ibadah korban ini adalah untuk menyantuni orang-orang Islam. Maka orang-orang bukan Islam terkeluar daripada konsep tersebut. Namun ia tidaklah bermaksud bahawasanya kita sudah tertutup pintu untuk berinteraksi dengan orang bukan Islam. Untuk kita menyantuni mereka, memberi makan kepada mereka, berdakwah kepada mereka, tidak semestinya dengan korban yang hanya berlaku setahun sekali. Kita ada peluang masa 300 hari sepanjang tahun. Tidak berbangkit diskriminasi, tidak berbangkit tidak menyantuni, tidak berbangkit mengabaikan dakwah, kerana kita ada peluang 300 lebih hari yang kita boleh bagi apa sahaja. Nak bagi duit boleh, nak bagi daging boleh, nak bagi apa, semua boleh. Tetapi ibadah pada hari ini ada konsepnya, ada syarat-syaratnya, ada peraturan-peraturannya. Maka kita laksanakanlah mengikut peraturan tersebut. Kalau kita nak jemput, tak ada masalah. Kita beri daripada daging yang lain yang kita beli, kemudian kita jamu mereka makan yang special, insya-Allah. InsyaAllah. Seterusnya kita ada soalan daripada Zulin Mohtar. Ni soalan terakhir lah untuk sesi soal jawab kita pada hari ini. Kata, apakah cara menguruskan daging korban yang diperolehi tapi daging tersebut telah busuk dan tak boleh dimakan kerana ketika diagihkan tu beliau tak ada di rumah, Ustaz? Daging korban yang sudah tidak boleh dimakan, dan kalau makan daripadanya akan mudarat, apa yang kita boleh buat? Kalau ikan, boleh buat ikan pekasam. Adakah daging yang busuk masih boleh dibuat daging pekasam? Kalau masih boleh diuruskan dan dimanfaatkan, kita usahakan. Contohnya keringkan ke, misalnya. Tetapi kalau sampai tahap rosak, tidak ada satu cara pun untuk memanfaatkannya, maka dia sudah tidak lagi dikira harta. Dia sudah tidak lagi dikira sebagai makanan. Kita dilarang daripada memudaratkan diri kita dengan memasukkan dalam perut kita benda yang memudaratkan. Apa kita boleh buat, kita buang. Kita buang. Tetapi kalaulah bahagian kita full, tidak sampai sedikit pun daripadanya kepada fakir miskin. Contohnya bahagian kita diasingkan keseluruhannya. Tunggu tuan dia yang bagi sendiri misalnya.
tidak ada sedikit pun daripada bahagian kita yang diserahkan kepada orang lain. Kesemuanya sampai kepada kita. Lalu bahagian itu kesemuanya rosak. Bahagian itu kesemuanya busuk. Maka pada ketika itu yang busuk tadi kita tak dapat uruskan lalu kita buang. Kita wajib gantikan satu bahagian minima yang kita sebut tadi apa? Satu pack minima wajib yang mesti disampaikan kepada fakir miskin, kita perlu ganti. Macam mana cara kita nak ganti? Kita pergi pasar, kita beli daging, sekadar satu pack, 1 kilo misalnya, daging yang dah siap dipotong itu, berilah kepada fakir miskin tempatan kita. InsyaAllah telah melunaskan tanggungjawab satu pack wajib, iaitu satu pack minima wajib yang perlu disalurkan kepada fakir miskin. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita sampai ke hujung dah Ustaz. Mungkin sedikit titipan akhir daripada Ustaz, pesan-pesan untuk sahabat pendengar kita. Silakan Ustaz. Mengambil kesempatan esok Hari Raya Aidiladha, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di dunia ini, khususnya umat Islam di negara Malaysia yang tercinta. Dan semoga ibadah korban yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ibadah korban yang kita jalankan itu menepati hukum hakam fiqahnya, syariatnya, kerana itu adalah syarat yang paling asas supaya ibadah korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengambil inspirasi daripada korban itu sendiri, kita jadikanlah diri kita sebagai orang yang berada di barisan hadapan, sanggup berkorban untuk agama Allah, sanggup berkorban untuk umat manusia yang lain, supaya apabila kita mengasihi orang yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kita semua. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk kata-kata akhir dan ucapan selamat Hari Raya juga untuk Ustaz. Selamat menjalankan ibadah kurban juga Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.